So yes guys, Canon has been scam dan telah menyebabkan kerugian sebanyak. Tak, sebenarnya bukan aku yang rugi, tapi the scammer yang rugi. Macam mana aku buat? Jom aku akan explain dekat korang. So yes, kena dengan tajuk kita hari ni adalah Canon kena scam. Tapi siapa yang rugi? Bukan aku. Yang rugi adalah mereka sendiri. Berapa kerugian tu? Adalah dalam RM5. Lah, RM5? Kira untung lah. Biasa scammer tak pernah rugi. Yang malahnya kita yang rugi. Tapi aku boleh buat dorang rugi RM5. Macam mana tu? Lah zaman sekarang ni terlalu banyak scammer dengan pelbagai cara. Bagi akulah, yang paling popular, kling. Hola. Bila kita hola, operator yang cakap, operator kata, anda ada bungkusan daripada pos laju. Sila tekan 1 untuk maklumat lanjut. Jadi kita pun tekanlah 1. Tekan 1, cakap dengan operator dia. Bila kita cakap dengan operator dia, senanglah nak faham. Jadi operator dia akan bagi tahu, awak ada bungkusan ini, bungkusan itu, yang mana kita sebenarnya pun tak tahu siapa yang hantar. Betul? Jadi, bila dia cek dalam tu konon-kononnya ada dadah, konon-kononnya ada barang terlarang dan menyebabkan kita kena bayar sebelum kita kena saman ataupun masuk penjara. Dekat situlah dia ambil duit kita. Jadi siapa yang percaya, korang yang rugi. Yang kedua pula yang famous sekarang ni, ini agak bahaya ya guys. Dia akan ambil gambar kita dan menggunakan nama kita dalam akaun Telegram. Contohlah kan, aku dia letak gambar aku, lepas tu dia letak nama K9 Judge, lepas tu dia chat orang. Contohlah kau nama Kira lah kan. Kira, boleh tak pinjam duit RM1,500 untuk biayai tabung harian saya? Wah, kau punya tabung kau minta aku. Baru-baru ni famous. Engkau yang nak kahwin, engkau yang minta RM500. Scam jenis ambil gambar, ambil nama, buat akaun Telegram and minta duit dekat orang. Yang tu aku rasa scammer ni agak bangang lah. Aku pernah kena daripada seorang akak yang aku rasa engkau ni memang kaya dah pun. Memang dah ada duit sendiri, husband kau bekerja, anak-anak engkau bekerja, dia tiba-tiba minta duit dengan aku. So I was like macam, kenapa kau minta duit dekat aku, even pinjam? Tak mungkin, tapi mungkin juga betul. Aku pergi Facebook, aku contact dia and dia cakap memang terlalu ramai orang report dekat dia bahawa akaun Telegram dia telah minta duit pada orang. Jadi guys, kalau korang kat sana tiba-tiba kawan korang yang lama tak tegur ataupun tak datang dari mana dia minta duit, jangan bagi. Pastikan korang contact dulu dia dekat akaun social media yang lain. Jangan percaya Telegram. Yang ketiga ni paling famous. Yang ketiga, nampak tak? Korang akan dapat SMS daripada syarikat, kononnya daripada Mudah.my lah, kononnya daripada TikTok lah, daripada Instagram lah, dan diorang menawarkan korang kerja dengan gaji harian RM300,000, So nak dijadikan cerita, aku ni terlalu annoying with this kind of message. Aku pun memberanikan diri. Berani. Aku pun ambil WhatsApp tu, aku screenshot and aku WhatsApp orang tersebut. Bila dah WhatsApp, dia pun explain bla 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 macam ni. Aku pun tak baca banyak pun. Aku cakap faham. Sebab sebelum ni aku pernah juga terjebak dengan scam yang macam ni. Tapi cara dia berbeza dengan cara yang apa aku nak cerita dengan korang ni. Yang dulu tu, dia bagi link and then aku just click the link, lepas tu aku like. Bila aku like, aku dapat RM5. Like dapat RM5 sampai atas yang ke-5 ke ke-6 macam tu. Baru dia bagi satu link di mana aku kena beli barang tu. Kononnya dia bekerja dengan Shopee. Jadi barang tu contoh harga RM30, tapi dia akan pulangkan balik dekat kita duit dalam RM40. Maksudnya kita akan untung RM10. Tapi untuk yang lepas permainan dia, aku main setakat situ saja. Setakat aku like dapat duit, aku like dapat duit. So aku ada untung lah dalam RM35 macam tu. Ya ke 5 kali 3? 5, 10, 15, 20, 25. Something like RM30 macam tu lah kan. Aku pun dah lupa. Tapi kali ni guys, dia bagi task dekat aku. Dia kata RM20 untung 26, RM50 untung 65, RM100 untung. Korang tengoklah sendiri, aku pun dah tak ingat. Aku cakap setuju je nak main. Jadi dia minta aku daftar pada link. Masa ni berdebar.
Sebab takut. Kita zaman sekarang jangan tekan sebarang link. Kadang-kadang tiba-tiba Facebook kita hantar benda bukan-bukan. Betul? Sama lah dekat Instagram tu pun. Lagi-lagi orang macam aku, social media is my pejabat. Jadi punyalah berani mati kat ni. Tak apa, aku ambil link tu, aku buka dekat handphone yang dimana aku tak guna untuk social media aku. Handphone ni lah, senang cerita aku buat editing saja. So okay lah, don't try this at home tau. Jangan kau cuba-cuba tau. Okay, tak apa, aku berani diri, aku daftar benda tu. Dia kata syarikat dia daripada MIDF, MIDF something like that, and then bekerjasama dengan Mudah. So dekat website tu aku daftar, memang nampak macam Mudah, tapi dia ingat aku apa? Mudah-mudah tertipu. Dia punya Mudah tu pun nampak fake. Tak apalah, aku just daftar pakai nombor phone also aku letak nombor phone yang tidak digunakan untuk mana-mana bank and mana-mana keluar masuk duit and social media. Okay, this is so important. Okay guys, aku buat semua benda yang dia nak lah, senang cerita. Sampailah satu tahap, dia minta aku download apps. This is the apps. Time tu aku agak macam risau sikit sebab yelah takut apps tu could be anything kan. Tapi tak apa, aku download juga. Bila dah download apps, dia hantar aku kepada advisor kononnya. Okay, kami akan hantar anda pada advisor dekat Telegram. So dekat Telegram tu, advisor tu pun ceritalah pumpang, long short, pumpang, long story short. Lah macam mana tak sebut dia. Okay, pendekkan cerita, aku pun masuk dalam apps tersebut. This is the apps. Aku perhatikan je apps ni. Apa hati dia perhati aku, apa hati dia perhati aku. Saya tahu aku. Arahan seterusnya, mereka suruh tunggu cikgu. Cikgu akan datang dalam apps tersebut. Lepas tu the advisor cakap, okay, you nak tas yang mana? I cakap lah, nak tas satu, RM20. Paling rugi pun RM20 sahaja. Jadi aku masukkan duit RM20. And then dalam apps tu, yes, aku ada nampak dalam satu bahagian pump duit aku dah masuk RM20. Tapi aku dapat kesan something kat situ. Kenapa ada number dan kenapa ada color tu? Yang seolah-olah dia minta kita teka. Dan kalau kau nak teka, kau kena bayar duit RM1. Kat situ apa guys? Sasa aku kat situ dah fikir, this is judi. Aku pertaruhkan nombor ataupun nama, pertaruhkan benda tu, letak RM1. Kalau menang, dapat menang lebih daripada RM1. Jadi aku try. Aku tak tunggu cikgu guys masa tu. Aku try terus. Tekan pak 3. Pak, aku pun tak ingat nombor apa aku ambil. Pak RM1 dia deduct. Okay, I can see RM19 duit aku. Tiba-tiba dalam 2 minit lepas tu, duit aku masuk dalam RM4. Maksudnya keuntungan dekat situ, satu nombor aku akan dapat RM3. Guys, this is judi guys. Judi. Jadi bila dah jadi macam ni, aku macam bila aku dapat keuntungan, that is judi. Haram. Tapi tak apa, aku teruskan juga. Aku nak tengok permainan diorang macam mana. So cikgu tu pun bagi tahu aku, issue this number, letak number ni and minta 2 entry. Sebab apa? Satu entry kau akan menang RM3. Tadi dia dah cakap kan, tas RM20 kau akan dapat balik RM26, di mana RM6 tu adalah keuntungan. Jadi aku kena masukkan 2 entry. Aku pun masuk, pendek cerita, dapat aku RM26 balik. And dia minta aku withdraw. Bila aku dah withdraw, aku kena screenshot, tunjuk balik dekat advisor. Okay, advisor dekat Telegram tadi ya. Cikgu dekat apps, advisor dekat Telegram. Okay, aku pun screenshot. Tak lama lepas tu guys, masuk duit aku dalam bank. Ini adalah satu kerja berani mati aku juga, di mana aku masukkan nombor account bank aku dalam apps tersebut. Tapi guys, tak apa, nombor account bank tak apa. Jangan masuk nombor kad di atas bank. Nombor kad di atas bank nombor di atas kad. Yes, jangan, don't ever berani masukkan nombor di atas kad korang di mana-mana apps yang tak bertauliah seperti itu. Oh, untuk pengetahuan korang, the apps not in the App Store ataupun Google Play. The apps kita kena download daripada Google ataupun Safari sekarang lah, daripada website. Otak licik aku datang. Aku dah ada RM26. And tadi, kalau korang dengar aku cakap, aku ada keuntungan menang dalam berapa ringgit. Aku pun cakap dekat advisor tu, saya nak main lagi tas nombor 2. Tas nombor 1, once kau dah main, kau dah tak boleh main tas nombor 1. Kau kena go through tas nombor 2.
Which is kau kena masukkan RM50 and kau akan dapat balik dalam RM65. Aku pun transfer lah RM50. Dapatlah RM50 dalam akaun tersebut. Guys, satu nombor, satu entry, engkau boleh menang RM3. Jadi dia cikgu pun hantarlah. Okay, nah, this is the number yang you akan win. Dia minta aku masukkan 5 entry. 5 kali 3, RM15 kan. Keuntungan kita RM15 tadi kan. Tapi aku letak 10 entry terus. Satu entry RM1. Aku ada 50. Maksudnya aku membazirkan aku punya RM10 untuk bet that number. Tapi korang kena ingat, cikgu tu akan bagi nombor yang sangat tepat dan korang betul-betul akan menang. Jadi aku pun berani masuk 10. Weh, as expected, memang betul aku dapat balik return. Wow, macam kau mesti return punya. Aku cakap angka, aku mesti return punya bro. Bro, aku mesti return. Balik return RM30. Jadi aku pun wow, aku boleh withdraw. Orang lain untung RM15, aku untung RM30. Dalam masa itulah guys, tiba-tiba ada masuk satu grup. Tak datang dari mana, tak bila aku request. Dalam apps tersebut ada satu grup di mana grup tersebut terlalu ramai yang melaburkan RM1,000, RM2,000. And then diorang pun tak lama tu ada dan cakap, thank you, duit dah masuk. Wah, semangat ni. Aku cakap, wow, banyak duit. Tapi iman tak dapat diwarisi tiba. Sebab aku dah faham permainan tu adalah judi. Sikit pun aku tak tergoda dengan 1,000, 2,000 orang tu. Okay, tapi aku just nak main lagi diorang yang this scammer. Kenapa aku cakap aku untung RM5? Sebab bila masa withdraw tu, advisor pun cakap, okay, sila withdraw RM65. Aku tanya, boleh tak nak withdraw RM70? Okay, sila letak RM70. Okay, aku pun letak RM70 dekat tempat withdraw. Request withdraw. As you guys can see this. Lepas tu ada yang pending RM7. Aku asingkan RM7 tu. Kenapa? Sebab aku dapat rasa yang diorang nak ke approve kalau aku letak terus banyak. Betul guys. Bila aku tanya balik pada advisor, kenapa tak lepaskan pembayaran withdraw yang RM7 ni? Satu je sifat scammer ni, diorang ni pemarah. Kalau diorang dah nampak yang kita ni tahu diorang scammer, kalau kita nak play diorang je, diorang akan mengamuk. Macam cikgu ni pasal, kau marah, aku pun main-main balik lah. Jadi wah, untung mah RM5. Now, this is the thing. You guys boleh baca aku punya chat di dalam apps tersebut. Apa pendapat korang? Adakah mereka orang yang berlainan ataupun orang yang sama? Ataupun mereka memang orang yang berlainan tetapi di dalam company yang sama? Maksudnya di dalam grup tersebut, semua orang hantar gambar resit-resit bagai aku pun cubalah untuk hantar gambar selfie aku. Kononnya lah, aku pun tekan bagian gambar, tak boleh hantar. Kalau aku tak boleh hantar, macam mana orang lain boleh hantar? Kononnya ada Syafiq lah, Wani lah, Fatin lah. Tak pasal-pasal guys. Again aku ulang, satu sifat scammer ni adalah diorang cepat marah. You can see how much dia marah ni. Diorang tak tahu yang aku dah macam saja aku mainkan diorang. Last aku kena kick. Tadi aku dah gaduh dengan advisor tersebut. Lepas tu aku gaduh pula dengan budak-budak dalam grup kononnya tu. Dan sekarang aku ada conclusion untuk cerita pada korang. Kalau betul lah the apps punya sistem memang main judi, okay, and then the withdraw adalah auto robot macam tu, why my withdrawal tak di-approve? Maksudnya dekat sini diorang sangat-sangat memerhatikan mereka yang keluarkan duit. For the conclusion lah kan, aku ada beberapa pendapat aku sendiri. Pertama, kalau betul lah the apps under you mudah dan MIDM and konsep dia judi, mestilah yang withdraw apa semua bagai tu dia macam pakai auto robot tau. Okay, orang ni dah masuk, lepas tu orang ni keluarkan duit. There is system in the apps tu sendirilah. Tapi kenapa withdrawal aku yang RM7 tu diorang tak lepaskan? Nampak sangat sebenarnya diorang monitor every single masuk dan keluar duit untuk apps tersebut. Memang dibina untuk mengkaburi mata kita. Yang kedua, diorang buat duit apabila kita dah masukkan RM1,000, RM2,000 tersebut, diorang akan telan duit kita. Kenapa aku berani cakap macam tu? Sebab one of my friend ada pernah macam, Nan,
boleh tak pinjam 1,000? Kenapa? Wah, aku kena scam dulu. Aku kena masukkan 1,000 baru aku dapat duit aku balik. Wow. No way. Aku cakap berhenti dekat mana engkau dah buat. Jangan labur lebih-lebih lagi dah. Sorry, apa yang dah kau labur, walaupun rugi banyak mana 500 ke 600 ke, let it kat situ je. Daripada engkau nak pinjam duit orang 1,000, entah 1,000 tu dia telan, kau telah berhutang dengan orang RM1,000. Di mana kau nak kena bayar hutang orang lagi. Sebab itulah dia masukkan aku dalam so-called group kononnya tu. Orang masukkan 1,000, 2,000, 4,000 pun ada. Lepas tu beria bagi tahu aku yang duit dah masuk, itu dah masuk, ini dah masuk. Maksudnya diorang memang aimkan untuk kita ni percaya and laburkan duit sebesar itu jumlahnya. Yang ketiga, di mana untungnya dis perjudian punya pusat? Senang kita perjudian punya pusat. Sebab aku masukkan RM20, ada cikgu yang datang bagi tahu ada nombor ini yang kena. Dekat situ sah-sah lah that perjudian punya pusat. Takkan untung apa-apa sebab ada orang bagi tahu nombor apa yang keluar. At least lah yang dekat luar sana kan, 4D ke, nombor echo ke apa ke, kita teka sendiri. Kita buat ngangkong lah, kita minta dengan jin lah, minta dengan setan lah, minta kat kubur lah. Kita bayar, aku tak tahu sangat lah konsep diorang. Kita bayar lah kan. Kalau kena nombor kita, menang lah besar. Tapi kalau tak kena, tak kena lah, burn lah duit kita kan. But this one, aku masukkan duit, aku labur, aku confirm dapat duit ni. Jadi dekat mana this scammer buat duit? That's why I said, maybe diorang memang bagi kita trust, and then diorang nak serap tarik duit kita bila kita dah labur ribu-ribu ringgit. Di apps tak buat untung pun guys. Aku masukkan, aku keluarkan. Yang aku kena guys. So aku ada banyak sangat keuntungan dalam tu. Dan bila dah untung banyak, as you guys can see, aku pergi labur lagi banyak. Sajalah sebenarnya yang macam nak tengok aku punya, macam predict the number betul ke tidak. Guys, kalau korang tak percaya cakap aku, korang pun nak cuba, silakan. Tapi pesanan aku, duit judi adalah haram. Duit aku lah, modal kan RM50 dengan RM20. Tapi keuntungan yang telah aku keluarkan, which is dalam RM20 tambah dengan RM6 first tu, RM26, aku takkan gunakan untuk, sebenarnya aku tak tahu nak buat apa. Aku tanya kawan aku, duit judi ni aku nak buat apa lah? Aku nak letak, takkan nak bagi orang, takkan nak guna makan. Jadi RM26 tu aku guna untuk main Sims guys. Aku beli macam-macam dalam game Sims aku. Tak ada macam-macam, RM26 tu aku habiskan dekat situ. Tapi kalau korang yang mana tahu, kalau kita ni terdapat duit judi kan, where is supposed to kita letak that duit? Tolong komen dekat bawah. Sama-sama kita boleh dapat manfaat daripada siapa-siapa yang tahu tu. Sama-sama kita rugikan scammers.